أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وإذا حلف ألا يطأ زوجته وطئا مطلقا أو مدة أي وطئا مقيدا بمدة تزيد على 4 أشهر فهو أي الحالف المذكور مول من زوجته، سواء حلف بالله تعالى وصفاته أو علق وطأ زوجته بطلاق أو عتق، كقوله إن وطئتك فأنت طالق، أو إن وطئتك فعبدي حر، فإذا وطئ طلقت وعتق العبد. وكذا لو قال إن وطئتك فلله علي صلاة أو صوم أو حج أو عتق فإنه يكون موليا أيضا. Baik. Jadi kita sambung perbahasan dalam bab al-ila. Jadi ila seperti mana yang kita sebut semalam, iaitu sumpah suami. Sumpah suami untuk tidak menyetubuhi isterinya selama 4 bulan ataupun selama-lamanya, ataupun tempoh yang tidak ditetapkan. Okay, jadi bila berlaku macam tu, bila suami dia bersumpah, kalau dulu dalam jahiliah dulu benda ni berlaku. Mana tujuan dia suami nak mendera isteri dia. Kan? Cerai tidak, tapi tapi dia buat seolah-olah dia tu orang kata apa, dia jadikan isteri dia tergantung. Jima' pun tidak. Lepas tu dia tu hur ke merdeka pun tidak, tak dicerai pun. Tapi dia sumpah dia tidak akan bersama ataupun menyetubuhi isterinya. Okey. Baik. Jadi bila suami dia bersumpah, suami bersumpah tidak mahu menyetubuhi isteri dia, selama 4 bulan, 4 lebih daripada 4 bulan, ataupun satu tempoh, ataupun selama-lamanya, ataupun tempoh yang tidak ditetapkan, maka suami tersebut disebut sebagai mulin, isim fa'il daripada ala yuli. Itu ila. Jadi itu dia punya takrif dah semalam. Jadi kita sambung, kita nak sebut di sini perbahasan bab ila. Jadi kita faham daripada takrif, kalau dia sumpah tidak menyetubuhi, sumpah untuk tidak menyetubuhi isteri dia 4 bulan ke bawah, itu tidak dinamakan sebagai suami. Dari segi syarak dia tidak disebut sebagai mulin. Baik. Sambung kata musannif rahimahullah, wa idza halafa, dan apabila bersumpah ia, yakni suami, sumpah alla yata'a zaujatahu, sumpah bahawa ia tidak jima' akan isteri dia. Dia tidak jima' sebagai wat'an mutlaqan. Sebab dia tidak akan jima' semata-mata. Mutlaqan dengan mana dia tidak kaitkan dengan satu tempoh masa. Dia sumpah dia tidak akan jima' isteri dia.
au muddatan, ataupun dia sumpah dia tidak akan jima isteri dia pada satu tempoh masa, Batu kata syarah ai wat'an muqayyadan bi muddah. Yakni dia sumpah dia tidak akan jima sebagai satu jima yang dikaitkan dengan satu tempoh masa, yang mana tempoh masa tersebut tazidu ala arba'ati ashhur. Yang mana tempoh masa tersebut lebih daripada lebih atas 4 bulan. Maknanya lebih daripada 4 bulan. Jadi bila macam tu jawab izanya, iza halafa macam tu, fahuwa, maka iaitu apa? Al-haliful madhkur, iaitu orang yang bersumpah tu, yakni suami tu, mulin. Orang tu, suami tu dikira mulin min zaujatihi. Suami tu dikira orang yang mengilak isteri dia. Maksudnya mengilak, dia sumpah tak mau setubuh tu lah. Jadi suami tu dikira sebagai mulin, orang yang mengilak isteri dia. Baik, kemudian sumpah tu pula sama ada dia bersumpah dengan nama Allah ataupun dengan sifat-sifat Allah Ta'ala. Kata syarah, sawa'un halafa billahi ta'ala wa sifatihi. Sama ada dia bersumpah tu dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dengan sifat-sifat Allah. Ni maknanya dia sama ada dia kata dia sumpah dengan ahlifu billah. Dia kata Allah atau aki contohnya, ataupun dia bersumpah dengan satu sifat daripada sifat-sifat Allah. Pun begitu jugalah dinamakan dia tu sebagai mulin. Ataupun dia ta'liqkan tubuh isteri dia tu dengan talak. Dia ta'liqkan tubuh isteri dia dengan talak. Maknanya apa? Maknanya kalau dia setubuh isteri dia akan tertalak. Jadi tak bagi talak, tak mau talak, dia tak setubuh lah. Dia ta'liq, maknanya dia gantungkan talak tu dengan setubuh. Dengan mana setubuh jadi talak. Ataupun dia gantungkan dengan merdeka hamba. Maknanya dia ta'liq setubuh isteri itu dengan merdeka hamba. Kalau setubuh isteri, hamba dia hamba dia bebas. Seperti kakaulihi, seperti kata suami itu, kakaulihi in wati'tuki fa anti talikun. Jika aku jima' kamu, maka kamu tertalaklah. Fa anti talikun. Ataupun fa abdi hurrun. Yani in wati'tuki fa abdi hurrun. Jika aku jima' kamu, maka hamba aku bebas. Jadi orang yang merdeka. Maka fa idza wati'a talaqat. Maka apabila si suami itu jima' isteri dia, maka tercerailah isteri tadi, kalau dia ta'liqkan dengan masalah cerai isteri. Wa ataqal abdu, dan kalau dia ta'liqkan dengan dengan merdeka hamba, maka menjadi merdekalah hamba tu bila dia jima' isteri dia. Baik. Wa kadza, kata syarah lagi, begitu juga apa? Wasallallahu sayyidina Muhammad. Wa kadza, begitu juga lau qala lau qala in wati'tuki, seperti masalah di atas juga, kalau jika si suami kalau suami itu berkata in wati'tuki falillahi alayya salatun au saumun au hajjun au itqun. Yani dia nazar. Dia kata jika aku jima' kamu, maka demi Allah atas diri aku solat. Maka dilazimkan ke atas diri dia solat. Maksudnya kalau dia wati',
maka wajib ke atas dia solat. Jadi ni benda yang sunat lah ni. Benda yang sunat, bukannya solat yang wajib. Benda tu sunat tapi dia wajibkan. Begitu juga puasa. Jika aku watik kamu, aku jimak kamu, wajib ke atas aku puasa. Puasa asalnya sunat, jadi wajib. Haji yang sunat, lepas tu jadi wajib. Ataupun merdeka hamba. Merdeka hamba tak wajib merdeka hamba. Tapi yang ni dia kata jika aku jimak kamu, maka wajib ke atas dia merdeka hamba. Benda yang asalnya tak wajib, dia wajibkan ke atas diri dia. Jadi macam ni pun, surah gambaran macam ni pun, orang ni dinamakan sebagai mulin, iaitu orang suami yang mengilak isteri dia. Fa innahu, kata syarah, yakunu azauju yakunu adalah ia tu mulian aidan, orang yang mengilak isterinya juga. Boleh. Jadi dia nampak 3 lah tadi kita nampak kan. Satu, yang pertama dia sumpah. Dia bersumpah dia bersumpah bersumpah untuk tidak menyetubuhi isteri dia. Dia bersumpah dengan nama Allah ataupun dengan salah satu sifat daripada sifat-sifat Allah. Dan yang kedua, dia ta'liqkan. Dia ta'liqkan dia ta'liqkan setubuh isteri itu dengan sesuatu. Maknanya dia ta'liqkan setubuh isteri itu dengan talak ataupun dengan merdeka hamba. Maknanya kalau dia setubuh isteri dia, maka isteri dia tertalak. Ataupun kalau dia setubuh isteri dia, maka hamba dia bebas, merdeka. Ataupun dia nazar. Dia nazarkan kalau dia watik jimak isteri dia, maka wajib ke atas dia satu ibadat ni. Ataupun apa-apa ibadat yang lain lah, solat ataupun yang ibadat-ibadat yang lain. Jadi semua ni orang yang buat macam ni dinamakan sebagai mulin, sebagai orang yang mengilak isteri dia. Mengilak isteri dia. Baik. Jadi bila si suami ni dia mengilak isteri dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi syarak macam kita sebut semalam dalam ayat yang kita baca wawai semalam tu, lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur. Yani kepada suami-suami yang bersumpah. Suami-suami yang bersumpah untuk tidak menyetubuhi isteri-isteri mereka, bagi suami-suami itu tunggu masa, diberi tempoh masa 4 bulan. Dia diberi tempoh masa 4 bulan. Tarabbusu maknanya diberikan tempoh masa menunggu 4 bulan. Jadi dia bagi tempoh masa 4 bulan, syarak bagi tempoh masa 4 bulan. Maka selepas sampai 4 bulan, maka si isteri tadi dia boleh tuntutlah, dia boleh bawa kes tu pergi ke mahkamah. Maka qadi akan suruh suami tu untuk batalkan sumpah dia tadi. Batalkan sumpah dia dengan tadi sumpah tak mau jimak, dengan makna dia jimak isteri dia. Boleh faham? Okey. Kemudian dia kena kafarah lah. Dia kena kafarah sumpah. Itu pada masalah sumpah. Kalau masalah nazar, dia kena jimak isteri dia dan dia kena buat nazar dia tu. Apa yang dia dah wajibkan ke atas diri dia, wajib dia buat perkara tersebut. Masalah ta'liq, maknanya dia kena jimak isteri dia dan ta'liq tadi berlaku. Kalau ta'liq dengan kalau ta'liq dengan cerai, maka berlakulah penceraian. Allah SWT. Ataupun ta'liq dengan merdeka hamba, maka berlakulah merdeka hamba. Kalau dia tak mau juga setubuh isteri dia, maka ada pilihan kedua, iaitu dia menceraikan isteri dia. Ni antara dua je lah. Hakim akan suruh setubuh ataupun cerai. Dia kena buat salah satu. Dia tak mau yang satu lagi, waktu tu dia wajib ceraikan. Ni wajib cerai ni. Jadi dari segi penceraian, kita sebut sebelum ni terbahagi kepada, dari sudut hukum terbahagi kepada 5. Jadi ada terkadang haram
wajib cerai. Ini bila masalah ni lah, masalah ilak ni. Hakim suruh. Jadi nak sebut tentang di depan ni yang kita nak baca ni, nak sebut tentang diberi tempoh. Kata musannif rahimahullah, wa yu'ajjalu lahu ay yumhalul muli hatman, yani wujuban. Yani dan diberi tangguh baginya, bagi suami al-muli itu. Ay yumhalu. Yu'ajjal dengan mana yumhal. Yang diberi tempoh ataupun diberi tangguh akan muli tersebut, yani si suami itu, hatman wujuban. Hurran kana ada aw. Hurran kana aw abdan. Namanya jatuh aw dalam hasyiah ada. Hurran kana aw abdan. Sama ada si suami yang muli tu, suami yang mengilak isteri dia tu, sama ada dia orang merdeka ataupun dia hamba. Diberi tempoh, diberi tangguh. Hurran kana aw abdan fi zaujatin mutiqatin lil wat'i. Al-muli yang mengilak isteri dia tu, isteri itu pun pada isteri yang mampu untuk jima. Yang mampu untuk jima. Kenapa dia kaitkan mampu untuk jima? Sebab yang tak boleh jima tu tak sah daripadanya ilak. Sebab tu dalam hasyiah tu sebut qauluhu fi zaujatin mutiqatin lil wat'i bi khilafi ghairil mutiqati lahu. Bersalahan isteri yang tak mampu jima. Lahu lil wat'i fala yasihu minhal ila. Maka tidak sah daripadanya tak sah ilak daripada perempuan tersebut. Tak sahlah nak ilak, suami tu nak ilak, nak kata sumpah tak setubuh perempuan tu, sebab perempuan tu memang tak boleh disetubuhi. Faham? Ini masalah perempuan tu boleh disetubuhi dan suami dia sumpah tak mau setubuh. Tu boleh jadi ilak. Kama la yasihu minar ratqa wal qarna. Seperti mana tidak sah ilak daripada perempuan. Ilak, mudah bahasa kita, ilak bagi perempuan yang ilak terhadap perempuan yang ratqa ataupun qarna. Ratqa ni kita dah bahas dah dulu, maknanya insidat punya rahim dia tu dengan daging. Jadi ada daging dia tertutup, dia punya faraj dia tu dengan daging. Sidadul farji bil laham. Jadi tak boleh nak jima, suami tak boleh nak jima, tertutup lubang. Kalau kornak, masalah tertutup lubang faraj tu dengan tulang. Jadi tak boleh nak jima. Jadi tidak sah nak ilak terhadap perempuan yang ratqa dan kornak. Sebab apa? Li'annal maqsuda minal ila alimtina'u minal wat'i. Maksud daripada ilak itu tegah, iaitu menegah diri daripada setubuh. Wa huwa mumtani' fi tilka. Dan sekarang ni masalah orang suami yang mana isteri dia ratqa dan qarna, memang dia tertegah, memang tak boleh nak jima isteri dia tersebut. Maka fala makna lil half lil halfi alaihi. Maka tidak ada makna lah sumpah tu. Taib. Habis itu. Sambung kalam syarah balik. Wa yu'ajjalu law ayyumhalul muli hatman hurran kana aw abdan fi zawjatin mutiqatin lil wat'i in sa'alat dhalika arba'ata ashhur. In sa'alat dhalika tu kata hasyiah, kalau dia gugurkan pun tak apa, itu lebih aula. Dia kata aula isqatuhu. Dia tak kait pun takjil tersebut, maknanya diberi tangguh tersebut diberi tangguh tersebut tidak dikaitkan dengan
permintaan salah sahabat permintaan si isteri. Itu dalam hasyiah kata in sa'alat zalika laisa biqaidin fal aula isqatuhu li'anna at-ta'jil la yatawaqqafu ala su'aliha. Kerana diberi tangguh tu tidak terhenti, tidak tergantung di atas permintaan soalnya isteri. Ini memang syarak. Daripada syarak diberi tangguh 4 bulan. Yu'ajjalu lahu. Kalau kita buang in sa'alta zalika tu mudah faham sikit. Wa yu'ajjalu lahu arba'atu ashhur. Maka diberi tangguh 4 bulan. Diberi tangguh 4 bulan. Kemudian mudah 4 bulan tu bermula bila wabtida'uha fi zawjah minal ila. Wabtida'uha, dan bermulanya mudah 4 bulan tu pada si isteri tu, bermulanya mudah 4 bulan tu bagi isteri yang diilak tu, tempoh masa tu terhadap bagi perempuan yang diilak oleh suami dia, bermula daripada ilak. Min libtidak atau min bermula daripada ilak. Maka contohnya sekarang ni kita kata semalam contoh Ali dan Zainab. Jadi Ali dan Zainab mereka ni suami isteri. Isteri dia bukannya tidak dicerai, tapi Ali dia ilak isteri dia. Maka bermula daripada waktu ilak itulah maka akan bermulalah tempoh 4 bulan diberi tangguh tu. Boleh faham? Ini bagi zaujah. Sebab dia nak bagi beza. Sekarang ni zaujah maknanya isteri yang tidak diceraikan dan juga isteri yang diceraikan secara raj'i. Permulaan kiraan dia tak sama. Permulaan kiraannya tidak sama. Jadi tidak mudah bagi isteri yang tidak diilak oleh suami dia dan dia tidak dicerai, bukan ketika dia diceraikan secara talak raj'i, maka bermula daripada ilak tersebut. Okey. Wa fi raj'iyah, dan pada isteri yang dalam iddah talak raj'i, isteri yang dalam isteri yang dicerai secara raj'i dan dia dalam iddah raj'i itu minar raj'ah, dia bermula daripada waktu dia dirujuk. Dia bermula daripada waktu dia dirujuk. Tengok dalam hasyiah qauluhu wa fi raj'iyah minar raj'ah fa idza talaqaha talaqan raj'iyan. Maka apabila si suami mentalakkan isteri dia sebagai talak raj'i, maknanya dia talak bukan talak 3 lah, maknanya talak 1 ataupun talak 2. Summa ala, kan kita sebut perempuan yang ditalak secara raj'i, kalau ketika dalam iddah suami dia ilak tu dikira, diiktibar, ataupun suami dia zihar dia pun berlaku juga hukum zihar ketika tu. Berbeza dengan talak bain. Talak bain tak dikira, kalau dia ilak pun, zihar pun tak jadi apalah. Okey, yang ni dia talak raj'i, lepas tu dia pi ilak isteri dia pada ketika iddah. Summa ala minha. Lepas tu adakah nak mula kira 4 bulan tadi tu, mula waktu ilak tu? Tak mula lagi. Dia kata lam tuhsabil muddah. Summa ala minha lam tuhsabil muddah. Muddah tempoh 4 bulan tu tidak dikira. Sampai bila nak kira? Hatta yuraji'ah, sehinggalah dia rujuk isteri dia. Jadi bila dia dah rujuk, waktu tu lah baru mula kira 4 bulan tu. Fala tuhsabu fi hadhihi surah minal ila limtina'il wat'i syar'an qabla raja'ah. Jadi waktu ni tempoh 4 bulan tersebut pada gambaran masalah ni tidak dikira. Tidak dikira. Alang.
fala tuhsabu fi hadhihi surah min al-ila limtina'il wat'i syar'an qabla raj'ah. Maka tidak dihitung ataupun tidak dikira pada gambaran masalah ni, tidak dikira tempoh 4 bulan tu daripada ila, daripada tempoh dia ila isteri dia. Sebab apa? Waktu ni memang dia dah tertegah untuk wati' ataupun jima' isteri dia. Sebab penceraian tu menyebabkan dia tidak halal lagi untuk menyetubuhi isteri dia pada syarak qabla raj'ah, sebelum rujuk. Dah rujuk dah boleh dah. Jadi orang sadar hormat, bila perempuan yang dicerai secara raj'i kemudian diilak, maka ilak dia tangguhan masa 4 bulan yang dia tangguh tu tidak dikira daripada ilak. Mula daripada bila suami dia rujuk. Bila suami dia rujuk. Okey, habis itu. Kemudian lepas bagi tempoh 4 bulan tu, summa ba'dan qida'i hadhihi al-muddah, kemudian selepas habis tempoh masa 4 bulan ni, tempoh masa yang diberikan tadi 4 bulan, yukhayyarul muli. Jadi yukhayyarul muli. Jadi suami yang mengilak isteri dia ni diberi pilih. Bila sampai 4 bulan dia diberi pilih bainal fai'ati, antara fai'ah ataupun antara fai'ah dan takfir tu sekali ya tu. Antara fai'ah maknanya dia kembali bersemula, dengan makna dia menyetubuhi isteri dia semula, dan dia bayar kafarah sumpah tadi, sumpah tak mau setubuh tadi, ataupun dia talak isteri dia. Antara dua ni lah pilihan dia. Jadi yukhayyaru summa ba'dan qida'i hadhihi al-muddah, kemudian selepas habis tempoh masa 4 bulan ni, yukhayyarul muli, diberi pilih oleh suami yang mengilak isteri dia tadi, bainal fai'ati, fai'ah tu mana kembali, antara kembali, macam mana kembali, bi an yulijal muli hasyafatahu aw qadraha min maqtu'iha bi qubulil mar'ati, dengan bahawasanya dia memasukkan hasyafah dia, dengan dia masukkan hasyafah dia, kepala zakar dia, ataupun kadar kepala zakar dia bagi orang yang terputus kepala zakar dia. Macam semalam lah kita sebut, dia masukkan fi qubuli al-mar'ati, di kubul isteri dia. Baik. Dia syarat sini dia fai'ah, dia masuk, maknanya dia kembali tubuh isteri dia dengan memasukkan hasyafah dia dalam kubul, bukan dubur. Kalau dia masukkan dalam dubur, tu tak dikira. Dia tidak dikira sebagai orang yang fai'ah. Dia kembali balik. Wat takfir, dan takfir. Ataupun dia dan takfir maknanya dia bayar kafarah. Maknanya dia kena fai'ah lepas sampai 4 bulan tu, maka dia sampai 4 bulan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila dah sampai 4 bulan, maka dia beri pilih sama ada dia kembali setubuh isteri dia, kemudian dia kena bayar kafarah sumpah dia tadi, dia sumpah tak mau setubuh tu, ataupun dia talakkan isteri dia. Dia cuma ada 2 pilihan. Jadi bayar kafarah sumpah pada masalah sumpah. Pada masalah ta'liq, dia kena setubuh dan ta'liq dia berlaku. Adapun pada masalah nazar, dia kena setubuh dan dia kena buat nazar dia. Boleh faham? Bainal fai'ah bi an yulijal muli hasyafatahu aw qadraha min maqtu'iha bi qubulil mar'ati wat takfir. Tu sekali lah. Bainal fai'ah wat takfir satu, wat talaq satu. Wat takfir lil yamin, yakni bagi sumpah tadi, dan takfir maknanya banyak kafarah bagi yamin, bagi sumpah. In kana halifuhu, bukan halif, in kana halifuhu billahi ala tarki wat'iha, sekiranya sumpah
sekiranya sumpah suami, sekiranya bersumpah dia suami itu dengan nama Allah Taala tadi, ataupun dengan satu sifat daripada sifat-sifat Allah Taala, untuk tidak menyetubuhi isteri dia, untuk meninggalkan wati'. Wat talak, satu lagi tolak, bagi pilihan sama ada kembali semula setubuh isteri dia dan bayar kafarah pada masalah sumpah, ataupun dia tolak. Tolak bagi siapa? Lil mahlufi alaiha, itu tolak ke atas isteri yang disumpah tadi. Maknanya suami dia sumpah tak mau setubuh isteri dia. Baik. Jadi ada dua pilihan. Fa in imtana'a, maka jika imtana'a az-zauj, dia tafsir, dia tolong keluarkan dah domir. Fa in imtana'a az-zauju minal fai'ah wat talaq, jika suami tadi dia tegah, maknanya dia tak mau, dia kata dia tak mau setubuh. Lepas tu kalau tak mau setubuh, satu pilihan, itu talak bini dia. Talak pun tak mau. Waktu ni talaqa alaihi al-hakimu. Waktu ni hakim akan talak. Hakim ada kuasa ni, perlulah ada pentinglah kuasa ni. Sebab nak jalankan hukum-hukum ni perlukan kepada kuasa. Jadi di sini hakim yang akan mentalak isteri tersebut. Lepas tu dia talak isteri tersebut tu, talak berapa? Jatuh talak berapa? Jatuh talak satu. Talaqa alaihi al-hakim talqatan wahidatan raja'iyatan. Ini talak satu, dan talak tu talak raja'i. Baik, kalau hakim tu talak lebih daripada satu, contohnya hakim tu talak sekejap. Okey, contohnya hakim tu talak dengan talak dua, ataupun hakim tu talak isteri kawan tu dengan talak tiga. Contoh dia marah sangat, lepas tu dia ceraikan, dia jatuhkan talak dengan lebih daripada satu. Fa in talaqa, kata syarah, aksar minha lam yaqa', maka jika ia talak lebih daripada satu, lebih daripada talqah wahidah, lam yaqa', tak jatuh. Satu je. Wah, saya Muhammad. Ini maksudnya, kalau si isteri itu sebelum tu memang tak pernah ditalak lagi, jadi hakim talak dia, maka jatuhlah satu. Jatuhlah satu. Tapi kalau kalau suami sebelum tu dah talak dah dengan talak dua, maka jadi tiga. Boleh faham? Kalau sebelum tu suami tu dah talak dah isteri dia dengan talak satu, kemudian hakim talak pula, jatuh satu, jadi dua. Kalau sebelum tu suami dia dah talak dua, lepas tu hakim jatuhkan talak satu, maka jadi tiga. Hello? Dengar Dengar Okey. Oh, baik. Sebab tu tengok dalam hasyiah, qauluhu talqatan wahidatan raja'iyatan, dia kata hadza zahirun in kana ba'da dukhul. Dia kata sebab kata syarah, maknanya perempuan tadi yang ditalak oleh hakim tadi, jatuh talak satu, dan talak tu disebut sebagai talak raja'i. Jadi dia kata masalah ni zahir lah. Dia kata masalah ni zahir. Talak tu jatuh talak satu, dan talak tu dikira sebagai talak raja'i sekiranya perempuan tu
ditalak oleh suami dia ba'da dukhul. Maksudnya suami dia tu suami dia sebelum tu pernah dukhul, dia pernah jima' isteri dia. Sebab nanti dalam bab iddah nanti kita akan tengok perempuan yang tak pernah dijima' oleh suami dia tak ada iddah. Jadi suami dia dia berkahwin dengan isteri dia dan dia tak pernah dukhul pun. Lepas tu bercerai. Bila bercerai, perempuan tu tak ada iddah. Sebab tu dia sebut sini in kana ba'da dukhul. Dia kata ini zahir masalah ni, kata talqah wahidah raj'iyah, dia kata zahir jika ba'da dukhul. Benda tu jika berlaku selepas dukhul dan walam yusbaq minaz zawj qabla al-ila talqatan. Dan tidak tidak didahului lah, tidak terdahulu, tak pernah berlaku sebelum ni daripada suami sebelum ilak tu tidak pernah berlaku dua talak. Tak pernah diceraikan dengan dua kali talak. Jadi fa in kana qabla dukhul, maka jika sebelum dukhul, jika adalah ia tu sebelum dukhul, maknanya dia tu suami isteri ni kena cerai sebelum dia ni kena hakim tadi ataupun qadi tadi ceraikan dia, dan dia ni memang tak pernah didukhul pun oleh suami dia. Perempuan tu kanat ba'inatan. Maknanya perempuan tu sekarang ni tertolak dengan talak ba'in. Talak ba'in sughra. Faham? Suami dia kalau nak dia balik, kena dengan akad yang baru, kena mahar baru. Itu beza dia lah. Perempuan yang dah dijima' dengan perempuan yang tak dijima'. Nanti kita akan masuk bab iddah. Bab iddah ni kena ni sikit pening sikit. Wa kadza in kana ba'da dukhul, dan begitu juga jika wasada sahamat talak itu berlaku selepas dukhul. Wa sabaqa minaz zawj qabla al-ila talqatan, dan dah berlalu dah sebelum tu daripada suami sebelum berlaku ilak tu dua talak. Fa innaha tabin bisalisah. Bagi perempuan tu kita kata terputuslah, terjadi talak dia tu talak bain dengan dengan bisa lisah allati taqa'u minal qadi kama huwa az-zahir. Maksud dia nak kata apa sini, maknanya perempuan tu dia sekarang ni jadi bain, talak perempuan tu dia sebagai bain, dan bain tu bain kubra lah jadi. Dia jadi terpisah dengan isteri itu dengan talak yang kali ketiga tu yang berlaku daripada qadi, seperti mana zahir. Dia tabin, dia dah terputus dengan talqah as-salisah yang berlaku, yang jatuh daripada qadi. Jadi ada tafsir lagi lah kalam syarah itu pada kata talqah wahidah raj'iyah. Kemudian qauluhu fa in talaqa aksar minha lam yaqa' ka an talaqa sintain aw salasan fala yaqa' illa talqah. Sekali ya, akan jatuh satu lah. Baik. Fa in imtana aminal fai'ati faqat. Tadi masalah habis dah tadi masalah tu. Masalah suami dia tak mau kembali setubuh isteri dia dan tak mau talak. Jadi waktu tu hakim ataupun qadi yang akan mentalak isteri dia, akan menjatuhkan talak. Dia jatuhkan talak, maknanya dia katalah auqatu an fulan ala fulanah talqah. Disebut kat bawah tu talaqa alaihi hakim ay niyabatan anhu. Maknanya dia tu jadi ganti bagi si suami. Dia sebagai ganti daripada si suami. Fayaqul, maka dia berkata, hakim tu kata auqatu an fulan ala fulanin talqah au hakamtu ala fulan fi zaujatihi bi talqah. Ataupun seumpama itulah. Maknanya aku jatuhkan daripada fulan ni, suami bagi isteri ni, atas si isteri dengan satu talak, ataupun aku hukumkan atas si fulan suami ni pada isteri dia dengan satu talak, jatuhlah satu talak. Baik. Itu masalah tadi, masalah dia tegah daripada dua-dua. Fai'ah tak mau, talak pun tak mau. Tapi kalau dia tegah salah satu, fa in imtana'a minal fai'ah, maka jika suami tegah diri dia daripada fai'ah, cuma dia tak mau dia tegah daripada setubuh, dia tak mau setubuh juga, faqad amarahul hakim bitalaq, maka suatu ni hakim kalau sekarang ni mahkamah ni lah, mahkamah syariah lah, kalau berkaitan benda ni. Jadi hakim ataupun qadi
di mahkamah dia akan perintahkan suami itu untuk menceraikan isteri dia. Sekejap, termasuk zihar sikit. Faslun, habis dah tu. Jelas ha? Baik, faslun fi ahkamiz zihar. Fasal pada menyatakan hukum ahkam zihar. Wa huwa lughatan ma'khudhun min adh-dhahri wa syar'an tashbihu az-zawji zawjatahu ghairal ba'in bi unsa lam takun hillan lahu. والظهار أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي وخص الظهر دون البطن مثلا لأن الظهر موضع الركوب والزوجة مركوب الزوج فإذا قال لها ذلك أي أنت علي كظهر أمي ولم يتبعه بالطلاق صار aidan. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Jadi faslun fi ahkamiz zihar. Jadi dalam fasal ni Allah sallallahu Muhammad musannif rahimahullah nak sebutkan hukum ahkam berkaitan dengan zihar. Nanti kita akan tengoklah apa makna zihar secara mudahnya dulu. Suami dia menyamakan isteri dia dengan salah satu daripada mahram dia. Dia menyamakan isteri dia, maknanya satu juzuk daripada tubuh badan isteri dia dengan mahram dia, dengan orang yang tak halal. Okey. Sah. Tu dalam hasyiah tu dia kata faslun fi ahkamiz zihar ay kaluzumil kaffarah idza sara aidan. Yang tahu hukum ahkam dia lah yang berkaitan dengan zihar, iaitu seperti kita kata wajib kafarah apabila si suami yang menzihar isteri itu jadi aid. Apa aid? Maknanya aidan nanti kita akan tengok dia tafsirkan dengan mana mukhalif. Apabila suami itu dia menyanggahi apa yang disebut. Sebab bila dia menyamakan isteri dia dengan yang halal bagi dia, menyamakan isteri dia dengan orang yang dengan mahram dia, yang mana mahram tu orang yang haram bagi suami, kan? Faham? Dia samakan. Maka bila dia samakan isteri dia dengan mahram dia, jadi seolah-olah si suami makna perkataan tu si isteri pun haram bagi dia. Sama seperti mana mahram dia. Ni dia tak boleh lah. Sebab dia dah sebab dia dah samakan dia dah tashbihkan isteri dia dengan mahram dia. Okey. Kemudian bila dia dah anda tak ni. Okey. Jadi bila dia dah samakan isteri dia dengan mahram dia, maka dia saya mana dia? Jadi bila dia dah samakan, bila dia tashbihkan isteri dia dengan mahram dia, maka dia pun kita kata maknanya kamu ni seperti contoh zihar, dia akan bagi contoh nanti. Dia kata anti alayya ka zahri ummi, maknanya belakang kamu seperti belakang ibu aku, kan? Jadi di situ dia menyamakan isteri dia dengan mahram dia, ibu ataupun adik dia contohnya. Jadi pada ikut perkataan dia tu, maknanya kamu ni, maknanya makna perkataan tu kamu haram atas diri aku seperti mana ibu aku ataupun adik aku haram.
atas diri aku. Makna dia macam tu. Faham? Jadi sebab tu Allah SWT, masalah zihar ni dia ada dua keadaan. Sama ada suami tadi dia iringkan perkataan zihar tadi dengan talak, maka suami tadi tak kena apa-apa. Sebab bila dia menyamakan isteri dia dengan mahram dia, maka seolah-olah dia mengharamkan dah diri dia dengan isteri dia. Jadi kalau maksud daripada perkataan tu talak dan dia iringkan dengan talak, maka selesai, settle. Tapi bila dia tak iringkan dengan talak, maka si suami tu dikira sebagai aid, orang yang menyanggahi perkataan dia. Maknanya perbuatan dia tak sama dengan perkataan dia. Perkataan dia menunjukkan isteri dia haram ke atas diri dia, tapi perbuatan dia masih bersama dengan isteri dia. Sebab tu dikira sebagai aid. Maknanya dia tu Allah SWT dia kena tuah, nanti dia kena kafarah. Dan apa hukum dia? Kata Muhasyi rahimahullah, wa huwa minal kabair. Kalau masalah ilah, ulama khilaf. Kita kata ada yang kata dosa besar, ada yang kata dosa kecil. Imam Syekh Ramli kata dosa kecil, dan Syekh Ibn Hajar kata dosa besar. Adapun hukum zihar, dosa besar. Wa huwa az-zihani minal kabair liqaulihi ta'ala wa innahum la yaquluna munkaram minal qauli wa zura. Dan sungguhnya mereka, iaitu suami yang yang menziharkan suami, yang menziharkan isteri itu, mereka tu berkata perkataan yang mungkar. Sungguh mereka itu mengatakan perkataan yang mungkar dan perkataan dusta. Munkaran minal qaul, maknanya perkataan yang mungkar dan dusta. Wa kana talaqan fil jahiliyah, dan adalah zihar ni merupakan satu bentuk talak, penceraian pada zaman jahiliyah dulu. Kal ilak, seperti ilak. Cuma datang syarak ubah. Syarak ubah, dia tidak dikira sebagai penceraian, tapi ada hukuman dan denda lah yang dikenakan ke atas orang yang menzihar isteri dia. Faghayyara syar'u hukmahu ila tahrimiha ba'dal audi wa luzumil kaffarati kama ya'ti. Maka syarak telah ubah hukum dia kepada mengharamkan perempuan, mengharamkan isteri itu ba'dal aud, selepas dia aud. Maksud ba'dal aud, selepas apa? Selepas dia mukhalafah perkataan dia tu, selepas mukhalafah perbuatan dia akan perkataan dia. Bila dia zihar isteri dia dan dia tidak ikuti dengan talak, maka dikira sebagai aud, dikira sebagai aid. Jadi selepas daripada aud tu lah, isteri dia haram. Dia tak boleh bersama dengan isteri dia sampailah dia bayar kafarah. Waluzumil kafarah ila tahrimiha waluzumil kafarah kama yati, seperti mana yang akan disebutkan. Dan pada zihar ni dia ada dia ada syibih, sumpah, dan juga ada syibih talak. Tapi dia lebih berat sebelah sumpah. Dia kata wal mughallabu fihi, dan yang ditaglibkan, yang dighalibkan pada masalah zihar ni makna yamin. Ghalib pada zihar ni adalah makna yamin, berat pada makna yamin, makna sumpah. Li'anna fihi, kerana ada padanya, pada zihar ni, shibhan bil yamin, dia ada sama dengan sumpah. Min haisu luzumul kafarah, sama dari segi, dari sudut dari sudut lazim wajib kafarah. Wa shibhan bit talaq, dan dia ada serupa, ada sama dengan talak dari sudut min haisu tarattubut tahrim alaihi, dari sudut terjadinya pengharaman ke atasnya. Maknanya dia haram untuk sama dengan isteri dia. Di situ sama dengan talak. Sebab talak, bila orang yang talak isteri dia tak boleh nak bersama dengan isteri dia. Jadi zihar ni pun sama juga. Siapa yang zihar isteri dia tak boleh bersama dengan isteri dia. Tapi bukan dikira sebagai talak. Mana nak sama balik, dia kena bayar denda dulu. Bayar denda, bayar kafarah. Yang kita akan lihat nantilah kafarah dia. Sebab tu hukum dia
Jadi dia ada kena-mengena lah. Falizalika sahha tawqitu nazaran lil awal wa ta'liqu nazaran lisani. Sebab tu sah kita tak nak taukidkan zihar ni kerana melihat kepada makna yamin, dan sah nak ta'liqkan kerana melihat kepada makna yang kedua, iaitu makna Allah sallallahu alaihi wasallam, makna tolak. Wal aslu fihi qabla al-ijma' qauluhu ta'ala walladzina yuzahiruna min nisa'ihim. Dan asal ni dalil pada masalah zihar ni, yang dalil yang menunjuk atas zihar ni sebelum berlaku ijma' adalah firman Allah Ta'ala walladzina yuzahiruna min nisa'ihim, dan mereka-mereka yang menziharkan isteri-isteri mereka. Al-ayah, itu surah Al-Mujadilah ataupun Al-Mujadalah. Jadi dikatakan, disebut dalam tafsir sebab nuzul, maknanya sebab turunnya ayat ni. Inilah cerita dia. Tak silap dulu kita dah baca kan, apa ni tafsir surah Al-Mujadilah. Iaitu ni dia ceritalah dalam ni ana baca sekali lalu. Wasababu nuzuliha, yakni wasabab nuzul hadhil ayah anna zaujata Aus ibni Samit radhiyallahu anhu wa hiya Khawlah bintu Hakim wa qila bintu Sa'labah. Khawlah, isteri Aus ibnu Samit ni iaitu Khawlah, ada kata bintu Hakim, ada kata bintu Sa'labah. Lamma zahara minha sa'alatin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala harumti alaihi. Faqalat ya Rasulullah unzur fi amri fa inna ma'i sibyah in damamtuhum ilaihi da'u wa in damamtuhum ilayya ja'u. Faqala harumti alaihi fakarrarat wa karrara falamma ayisat minhu syakat amraha ila Allah haitsu qalat ashku amri wa faqati ila Allah fanazalat suratul Mujadalah ataupun Al-Mujadilah. Jadi apa ni, Abu Hasan Al-Sahmat, dia ada kisah dia panjang lah. Aus bin Somit ni dia zihar. Dia zihar isteri dia. Jadi isteri dia pun pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngadu kat Nabi. Jadi Nabi waktu tu Nabi guna hukum yang sedia ada lah. Maknanya apa ni, kira kamu, dia kata kat isteri Aus bin Somit ni, Khawlah ni, dia kata harumti alaih, haram kamu atas diri Aus tu. Lepas tu dia katalah kat Nabi, tolong tengoklah, tolong tilik urusan aku ni. Dia kata aku ada anak. Dia kata aku ada beberapa orang anak. Kalau aku biarkan, aku bagi anak ni ke suami aku, dia kata mereka tu sia-sia, mana tak terpelihara. Kalau aku bagi kat suami aku anak ni, jadi tak terpelihara pula anak ni. Wa in damamtuhum ilayya ja'u, kalau aku pula yang jaga anak ni, anak-anak ni lapak. Jadi yang bagi nafkah tu suami. Jadi kalau dia pula yang jaga, lapak pula anak-anak ni. Jadi dia tu dia tanya Nabi SAW. Faqala laha harumti alaih. Jadi Nabi kata benda yang sama. Dia kata haram kamu ke atasnya. Dia pun ulang, Nabi pun ulang benda yang sama. Jadi bila dia dah putus asa dah, dia duk ulang macam tu, Nabi pun cakap benda sama. Dia pun mengadu terus urusan dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia doa lah. Dia minta ke Allah terus. Dia kata aku mengadu, ashku amri wa faqati ila Allah. Ini aku mengadu urusan aku dan hajat aku ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka turunlah surah Al-Mujadalah ataupun Mujadilah, iaitu qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Sampailah akhir. Dan wa hadhihi surah fi kulli ayatin hiya ismullahi marrah aw marratain aw salasan. Falaysa fil Qur'ani suratun tushabihuha. Dan dalam surah ni dia ada kelebihan dia, setiap satu ayat ada nama Allah Taala. Cara dia buka lah, ada 22 ayat. Setiap satu surah, setiap satu ayat ada nama Allah Ta'ala. Sama ada disebut sekali, tu paling kurang, atau 2 kali atau 3 kali. Dan tidak ada surah lain yang menyamai surah ni. Dari segi itulah tak ada surah yang setiap ayat dia ada nama Allah. Baik. Itu ada kisah dia lagi. Baik. Masuk balik kalam
masuk dalam syarah. Wa huwa, kata syarah rahimahullah, lughatan, pada lughah, ma'khudhun min az-zuhri, iaitu diambil daripada perkataan az-zuhru. Apa maksud az-zuhru? Iaitu maksud dia belakang. Maksud az-zuhru belakang. Sebab apa? Kerana kerana gambaran asal zihar ni, iaitu suami dia berkata kepada isteri dia, engkau haram ke atasku seperti mana haram belakang ibuku ataupun adikku. Itu gambaran asal ya. Itu pada lughah. Adapun pada syarak, tashbihu zawji zawjatahu ghairal ba'in bi untha. Maksudnya apa ni? Tashbih az-zawj, maksudnya suami dia menyamakan oleh suami akan isteri dia, yang mana isteri dia tu ghaira ba'in. Isteri dia tu bukan isteri yang Abu Salam Muhammad. Sebab apa dia datangkan dengan kalimah ghair ba'in tu? Satu, kalau isteri yang tak diceraikan, kalau dizihar maka berlaku hukum zihar. Adapun isteri yang diceraikan, jadi isteri yang diceraikan ni ada kala dicerai dengan cerai secara raj'i. Ada kalanya cerai itu cerai ba'in. Ba'in ada dua lah, sughra dan kubra. Jadi kalau cerai secara raj'i, seperti yang kita sebut sebelum ni, kalau dia talak lagi ketika dalam iddah, jatuh lagi talak. Ataupun dia ilak isteri dia dalam iddah, berlaku juga ilak. Kalau dia zihar isteri dia ketika dalam iddah, pun berlaku zihar. Adapun perempuan yang talak ba'in, zihar ataupun ilak tak memberi kesan. Ilak ataupun zihar ataupun talak lagi, dia jatuhkan lagi talak, tak bagi kesan. Ni faham ah? Wa selesai Muhammad. Jadi contohnya perempuan yang mukhtali'ah, iaitu perempuan yang tebus talak. Dan dia suami dia talak dia dengan bayaran khulu'. Salah khulu' tebus talak. Jadi jatuh talak, dan itu dikira sebagai ba'in sughra. Jadi kalau dia jatuhkan talak lagi lepas tu, tak dikira. Dan kalau dia zihar pun tak dikira, tak memberi kesan. Kalau dia ilak isteri dia pun, bekas isteri dia ketika tu pun tak memberi kesan. Sebab tu dia kaitkan di sini dengan ghaira ba'in. Sebab ba'in tak ada kesan tashbih tersebut, zihar tersebut. Tashbihu zawji zawjatahu ghaira ba'in, yang bukan ba'in, bukan talak ba'in. Bi unsa, maknanya dia tashbih dengan perempuan. Suami dia tashbih dengan perempuan lam takun hillan lahu, dia tashbihkan dengan perempuan yang tidak halal baginya, bagi suami. Suami itu dia tashbihkan isteri dia dengan seorang perempuan yang mana perempuan tersebut tidak halal bagi suami itu. Mana mahram suami lah, dengan mana-mana anggota yang zahir, bukan anggota batin, bukan anggota dalam, anggota zahir. Okey, habis itu. Sikit lagi, waziharu an yaqula ar-rajulu. Jadi kalau ikut matan dia tak bagi takrif, dia bagi contoh. Matan tu wazihar, dan bermula zihar itu bahawa berkata lelaki, yakni suami, li zaujatihi, kepada isteri dia. Jadi syarah yang datangkan takrif. Jadi zihar, suami kata ke isteri, anti alayya ka dhahri ummi, yakni kamu, wahai isteri aku,
kamu atas aku seperti belakang ibuku. Ni kamu haram, maksud dia kamu haram ke atas aku seperti mana haram belakang ibuku. Itu makna dia. Jadi dia tak syaratlah anti. Kan? Kalau tengok dalam hasyiah tu dia kata qaulu anti ai au ra'suki au yaduki. Ini kepala kamu ataupun tangan kamu. Wa kadza kullu udwin bi syarti kaunihi minal a'dha'i adh-dhahirah. Begitu juga tiap-tiap anggota dengan syaratlah keadaan anggota tersebut daripada anggota-anggota yang zahir. Kalau dia kata hati ataupun limpa, benda-benda dalam, itu tak dikira. Hati kamu seperti hati ibuku. Itu benda dalam. Bi khilafil fadalat kal laban wa bi khilafil a'dha' al batinah kal kabid. Bersalahan dengan fadalat, maknanya benda-benda yang fadalat lebih-lebih, seperti susu kan. Susu kamu seperti susu ibuku kan. Itu tak dikira sebagai zihar. Begitu juga bersalahan dengan a'dha' yang batin, iaitu anggota-anggota dalam kal kabid. Hati kabid. Wa qauluhu ala laisa qaidan, dan kata musannif ala, yakni anti alayya, tak syarat pun ala tu. Dia kata tak jadi kaid. Ala laisa qaidan fa huwa sarih walau biduni ala. Jadi dia bukan kaid. Dan qauluhu itu sarih walaupun tak ada ala. Wa mislu ala tu minni, yakni anti anti minni atau anti indi atau ma'i, semua tu boleh juga. Dia tak syarat dengan lafaz ala. Qauluhu ka dhahri ummi atau batniha atau ainiha atau yadiha atau rijliha wa kadza kullu udwin min a'dha'iha adh-dhahirah lal batinah falaysa tashbihu biha ziharan. Jadi tak syarat belakang lah, ataupun maknanya apa-apalah anggota zahir. Yani perut, mata, tangan, kaki, semualah anggota-anggota zahir, bukannya anggota-anggota batin. Maka bukanlah tashbih dengannya dengan anggota batin tu zihar, itu tak dikira sebagai zihar. Dia kata na'am ma yuzkaru lil karamah yakunu tashbihu biha kinayata zihar. Dia kata tetapi apa yang disebut untuk tujuan karamah, untuk tujuan kemuliaan, apa yang disebut untuk tujuan kemuliaan, maka tashbih dengan benda tersebut disegir sebagai kinayah, dikira sebagai lafaz tu lafaz kinayah. Dia bagi contoh apa sini? Seperti kepala. Dalam hasyiah sebelum tu lagi ada sebut. Ataupun dia kata anti ka ummi, kamu seperti ibu aku. Kata kamu seperti ibu aku. Ataupun anti ka ainiha, ataupun anti ka ra'siha. Itu pun dikira sebagai kinayah. Jadi bila kinayah ni berhajat kepada niat. Kalau perkataan tersebut kita tanya dia kata memang dia niat nak zihar, maka jadi zihar lah. Tapi kalau dia tak niat zihar, maka tak jadi zihar. Berbeza dengan lafaz yang soreh. Jadi kalau dia kosakkan zihar, jadi zihar. Kalau tak kosak zihar, tak jadi zihar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian sebelum kita ni lagi rukun kita sebut lagi. Wa khussa zahru, tabihkan sikit lagi. Ini sampai kat faiza qala laha tu.
Wa khussa az-zahru dunal batni masalan. Lepas tu kenapa Abu Sayyidina Muhammad musannif dia khususkan belakang. Wa khussa az-zahru dunal batni, dan dikhususkan, boleh kata khassa dan zuhra. Maknanya dan musannif mengkhususkan belakang. Boleh baca dua. Wa khussa az-zahru, dan dikhususkan zahru, kataan zahar iaitu belakang, dunal batni tidak batin, tidak perut. Masalan, li'anna az-zahra mawdi'ur rukubi. Kerana belakang tu tempat naik, tempat menunggang. Tempat menunggang. Habis menunggang kat atas, kat belakang lah. Nunggang kat atas ke kat belakang ke kat depan? Tak apa nak ni tunggang orang. Tunggang Ali. Ada macam Zafri. Jadi kalau isteri kita rukuk di depan. Batin, bukan rukuk di belakang. Sini dia tashbihkan dengan dabah. Sebab tu dia kata qauluhu li anna az-zahra mawdi'ur ruku' ay fi dabah. Faham? Fa innaha turkabu ala zahriha. Jadi dabah itu kita naik belakang lah. Tapi zaujah kita naik depan. Wa qauluhu wa zaujah, yani markubu zauj ay fil jumlah li'annaha turkabu fi batniha. Boleh nampak? Ni yang orang kata wasallallahu gaya tu bincang lain lah. Tapi ni nak maknanya yang posisi yang paling elok inilah. Maknanya rukuknya, kita rukuk tu di depan. Rukuk di depan. Tapi mana-mana pun tak boleh, boleh je. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Jadi isteri kamu tu kita kata tanah bendang kamu. Nak main ikut mana, ikutlah. Tapi yang pastinya dia punya tempat tu betul. Baik. Itu dia kata wazaujatu, tu sambung dalam atas tu lah, wazaujatu markubuz zauj. Lepas tu apa wajah dia samakan ni kan, dia kata dabah, dia kata sebab belakang tu tempat tunggang, menjadi tempat tunggang lah. Maknanya binatang bila kita nak tunggang ni, kita nak ikut belakang. Kan? Adapun isteri dia markub juga. Markub maknanya dia markub fil jumlah, dia tak sama betul-betul macam binatang yang ditunggang. Sebab binatang ditunggang daripada belakang. Faham? Jadi isteri zaujah ni, isteri ni ditunggang dia daripada depan. Tapi secara jumlahnya, secara umumnya ada persamaan. Lepas tu dia kata wa zaujah markubu zauj ay fil jumlah li'annaha, kerana zaujah tu turkabu ala batniha, ditunggang ala batniha, atas depan dia lah dia kata. Baik. Lepas tu fa iza qala laha dzalika, ni nanti nak masuk berkaitan dengan Allahumma salli sayyidina Muhammad, berkaitan dengan kafarah. Kafarah ni kita ambil esok lah. Cuma nak sebut dia punya rukun dia ada dalam hasyiah depan tu, cerita pasal Aus tadi tu.
Sayyidina Muhammad. Cerita pasal Khawlah dengan suami dia Aus bin Somit tu. Jalan depan lagi sampai habis cerita dengan Sayyidina Umar tu, dia sebut rukun dia, wa arkanu arba'atun. Muzahirun wa muzaharun minha wa musyabbahun bihi wa sighah. Itu rukun rukun zihar. Muzahir suamilah, orang yang menzihar. Muzahar minha tu isteri yang dizihar. Musyabbahun bihi iaitu mahram yang diserupakan dengan isteri. Sighah lafaz. Niat tak jadi, dia kena lafaz. Dan semua ni, rukun-rukun ni diambil faham daripada kalam musannif. Lepas tu dalam hasyiah tu antum boleh baca dia punya satu-satulah syarat-syarat dia. Maknanya syarat sighah, kemudian syarat muzahir, musyabbah bihi, semua tu dalam hasyiah tu. Wallahu ta'ala a'lam. Soalan? Subhanakallah bihamdihi wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya.